Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 907. Antara paparan utama. Siapa yang biadab kepada Raja-Raja Melayu? Taqiyuddin didakwa menghasut. Jangan ugut rakyat. Membalak bersama ulama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa berlaku adil adalah suatu amanah yang paling besar dan diikat dengan sifat iman, wala, setia dan taat. Tulis Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dalam coretannya di Facebook pada 14 Jun bertajuk Terpenting Adil, Sistem Khilafah atau Beraja. Setelah menulis berjela-jela dan berbelit-belit yang diselang-seli dengan ayat-ayat dari Al-Quran, akhirnya Hadi berkata, maka mereka yang cuba merungkai sistem beraja wajib ditentang habis-habisan kerana mereka laksana makhluk perosak tikus yang membaiki labu. Sebelum Jom Channel merentas kenyataan pemimpin lain, suka Jom Channel membetulkan Hadi bahawa negara kita tidak mengamalkan sistem beraja tetapi sistem raja berperlembagaan. Jauh bezanya tu dari segi ciri-cirinya, Tuan Guru. Sebagai ulasan, jom kita kongsi apa kata seorang pemimpin rakyat yang lahir dari kalangan kerabat diraja, iaitu Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah. Dalam rencananya bertajuk Kerajaan Melayu Islam yang biadab kepada raja-raja dan terpisah dari penderitaan rakyat, Raja Kamarul menulis, rakyat Malaysia hari ini tidak marah kepada undang-undang jika sekiranya dikuatkuasakan dengan adil dan saksama. Masalah hari ini pelaksanaannya begitu memilih bulu hinggakan rakyat naik muak dan benci. Tidak betul jika dikatakan kerajaan mempunyai amalan pelaksanaan hukuman antara 2 darjat. Sebenarnya ia mengamalkan pelaksanaan hukuman antara 3 darjat. 3 golongan tersebut adalah rakyat biasa, golongan separa kebal dan golongan super kebal. Beliau meletakkan kategori pertama adalah untuk rakyat biasa yang menerima hukuman ketat mengikut buku. Mereka ini adalah Makcik Kia dan yang seangkatan dengannya. Kata Raja Kamarul, untuk kategori ini ditetapkan hukuman serta-merta on the spot semasa dan di tempat kejadian berlaku tanpa budi bicara. Saman ribuan malahan belasan ribu diberitakan dikenakan. Sementara itu, kategori kedua ialah untuk golongan separa kebal seperti menteri dan ahli politik Perikatan Nasional, para kenamaan dan selebriti atau digelar golongan kayangan. Kata Raja Kamarul, bagi kategori ini ada pula budi bicara serta siasatan lanjut yang memakan masa yang lama boleh dipertimbangkan. Menurut beliau, saman atau denda jika dikenakan pun ada kalanya tidaklah begitu tinggi atau tidak begitu menggerunkan jika dibandingkan dengan status dan gaji lumayan mereka. Kategori ketiga yang paling istimewa dipanggil kategori golongan super kebal yang terdiri dari kalangan menteri berjawatan paling atas dan yang berstatus golongan tinggi kerajaan. Mereka ini langsung terlepas pandang oleh pihak berkuasa walaupun kesalahan mereka agak berat dan serius, kata Pengerusi Amanah Negeri Terengganu itu. Dalam huraiannya, Raja Kamarul membangkitkan kenyataan Menteri Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan bahawa Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah hanya patut mendengar pandangan Kabinet walaupun satu jawatankuasa bebas khas darurat telah pun ditubuhkan untuk memberi laporan serta nasihat kepada Majlis Raja-Raja Melayu.
Ini kenyataan yang tidak menghormati, malahan biadab terhadap Majlis Raja-Raja Melayu yang melarang Raja-Raja Melayu menerima pandangan dari sebuah jawatan kuasa rasmi khas yang telah pun ditubuhkan, tegas Raja Kamarul. Beliau turut melahirkan rasa amat duka cita kerana Menteri Undang-Undang Kerajaan Melayu Islam tidak berlaku sopan dan tidak menghormati institusi raja-raja negara sendiri. Di manakah nilai Melayu atau Islamnya dalam tindakan ini? Soalnya, Raja Kamarul juga mengungkit perbuatan Perdana Menteri Tebu Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tidak mengendahkan saranan Yang di-Pertuan Agong yang bertitah darurat yang ada hari ini tidak menghalang Parlimen dari bersidang. Bolehlah blame kerajaan. Marah Perdana Menteri pun tak apalah. Saya timalah. Saya kata marah apa bodoh Perdana Menteri. Kata tak apa. Saya boleh cakap dalam TV pun kata. Tapi saya tahu macam mana susah nak menguruskan ini. Jadi ini satu tanggungjawab bersama. Jadi kalau kita sedia menerima hakikat inilah masalah bersama. Yang kita kata approach kita bukan whole of government. Bukan soal whole of government. It is whole of society. Seluruh masyarakat mesti berganding bahu baru kita boleh landaikan lengkok COVID-19 ni. Perdana Menteri berlakon pekak serta tuli dan terus membisu dalam isu ini, katanya. Selain itu, beliau mengibas kembali kepada titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim, supaya ahli parlimen serta ahli Dewan Undangan Negeri Johor bermesyuarat mengenai isu COVID-19 yang semakin serius mereka hadir. Tetapi Perdana Menteri yang merupakan ahli parlimen Pagoh menjauhkan diri. Sebelum ini, kita dengar Menteri Dalam Negeri memberi amaran keras kepada rakyat supaya menghormati institusi raja-raja dan jangan melakukan apa-apa tindakan menghinakan institusi tersebut. Malangnya, Perdana Menteri dan Menteri Undang-Undang Kerajaan Melayu Islam sendiri yang menunjukkan contoh yang buruk dengan tidak menghormati institusi raja-raja sendiri, bidas beliau. Bekas Timbalan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan itu berpendapat rakyat bukan sahaja hilang kepercayaan kepada Kerajaan Melayu Islam kosong Muhyiddin hari ini, rakyat juga sudah hilang segala harapan kepada kerajaan Abah yang hanyut hilang arah sementara krisis COVID, ekonomi dan moral melanda Malaysia yang dahulu pernah menjadi sebuah negara yang dihormati dan dicontohi. Kerajaan Melayu Islam apakah yang tidak beradab kepada institusi raja-raja yang menjadi payung kepada rakyat? Kepada rakyat pula, para menteri belagak seperti golongan kayangan terpisah dari kesusahan derita rakyat dengan menteri golongan kayangan terlepas serta mengatasi undang-undang negara. Tempelaknya. Justru berbalik kepada kenyataan Hadi bahawa mereka yang cuba merungkai sistem beraja laksana tikus yang membaiki labu, kita lontarkan kembali tomahan itu kepada pemimpin PAS itu. Keluarlah dari perigi buta itu dan lihat hakikat di hadapan mata. Siapa yang tidak berlaku adil, tidak setia dan taat kepada Raja-Raja Melayu. Nampaknya pemuda amanah bergerak lebih ke hadapan daripada hanya bersungut tentang kerenah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Pada Isnin 14 Jun 2021, Ketua Pemuda Amanah Syazni Muhyiddin Mohamad Isnin memfailkan laporan polis terhadap menteri berkenaan berhubung kenyataan beliau bahawa Kabinet bertanggungjawab untuk memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong sama ada darurat perlu dilanjutkan atau tidak. Kenyataan Yang Berhormat Menteri ini boleh difahami bahawa beliau seolah-olah memberi peringatan kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa baginda tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan seperti yang diarahkan oleh Kabinet, sedangkan ia tidak berasas dan menyimpang daripada Seksyen 2-1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, katanya dalam laporan polis itu. Ordinan berkenaan memperuntukkan hendaklah ditubuhkan suatu jawatan kuasa bebas untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai kewujudan berterusan darurat besar yang mengancam keselamatan, kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam di dalam persekutuan berikutan wabak penyakit berjangkit iaitu COVID-19. Syazni merujuk kepada kenyataan Taqiyuddin bertarikh 12 Jun yang mendakwa bahawa baginda bertindak atas nasihat Kabinet mengikut Perlembagaan Persekutuan ketika darurat diisytiharkan pada 11 Januari lalu hingga 1 Ogos bagi menangani COVID-19. Menurut Taqiyuddin, Kabinet yang akan menasihatkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Ahmad Shah sama ada darurat perlu dilanjutkan atau tidak dan persoalan yang dibangkitkan tidak seharusnya timbul. Selaras dengan tanggungjawab serta teras kerajaan untuk terus memfokuskan kepada tindakan-tindakan yang khusus dan tepat bagi mencegah, memerangi serta mengurangkan risiko kadar kebolehjangkitan virus COVID-19 di kalangan rakyat di waktu-waktu yang getir ini dengan lebih efektif,
maka adalah menjadi tanggungjawab Jemaah Menteri untuk terus menasihati ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Utama Negara dalam membuat sesuatu keputusan mengenai kedudukan tempoh darurat, kata Taqiyuddin dalam kenyataannya. Bagaimanapun, Syazli berhujah telah diwujudkan jawatan kuasa khas bebas darurat terdiri daripada 19 orang yang ditugaskan untuk menasihati Raja sama ada meneruskan darurat atau tidak. Beliau berpendapat kenyataan Setiausaha Agong PAS itu seolah-olah menghasut orang ramai untuk bertindak kepada Yang di-Pertuan Agong sekiranya baginda bertindak bertentangan dengan kehendak Parlimen atau Kabinet. Dilihat dari sudut itu, pernyataan beliau mempunyai kecenderungan menghasut dan kerana ini merupakan kesalahan di bawah undang-undang, ujar Syazli. Menurut Pengerusi Kanun Amanah Dr. Zulkarnain Luqman, hanya Yang di-Pertuan Agong sahaja yang boleh mengisytiharkan darurat sebelum berlaku kejadian mengancam keselamatan, kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam. Yang di-Pertuan Agong boleh isytihar pelbagai jenis darurat atas alasan berbeza-beza atau dalam hal keadaan yang berlainan. Semasa dalam darurat, Yang di-Pertuan Agong boleh luluskan undang-undang tanpa melalui proses Parlimen jika Parlimen tidak bersidang, katanya kepada Jom Channel. Beliau berkata undang-undang yang diluluskan Yang di-Pertuan Agong itu sama kuasa seperti Akta Parlimen dan dinamakan Ordinan. Ordinan Yang di-Pertuan Agong itu hendaklah nanti dibawa ke Parlimen setelah Parlimen bersidang dan hanya terhenti digunakan jika Parlimen meluluskan ketetapan untuk tidak memakai lagi ordinan Yang di-Pertuan Agong itu, ujarnya. Beliau menjelaskan selama mana darurat itu berlangsung, kuasa pentadbiran Kerajaan Persekutuan akan meliputi kerajaan negeri termasuk untuk membuat undang-undang bagi kerajaan negeri atau mengarahkan pegawai-pegawai kerajaan negeri. Semasa dalam darurat, Parlimen boleh luluskan apa-apa undang-undang tanpa berunding dengan kerajaan negeri dalam hal yang sepatutnya dirundingkan mengikut perlembagaan. Apa-apa ordinan yang diluluskan Yang di-Pertuan Agong atau Akta Parlimen yang diluluskan dalam tempoh darurat adalah kebal daripada tindakan undang-undang walaupun tidak konsisten dengan perlembagaan, tegas beliau. Nah, jelas kenapa Taqiyuddin dilihat mahu mengalih tiang gol seperti kata Timbalan Speaker Datuk Seri Azalina Osman, ialah supaya kerajaan Tebuk Atap boleh buat apa-apa undang-undang ikut suka aku kerana ia kebal. Malah sewaktu menafikannya, Taqiyuddin mengaku mahu mengubah peraturan permainan ketika permainan hampir akan tamat. Dalam kebejatan ini, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang masih mempertahankan bahawa pembentukan kerajaan menerusi langkah Sheraton yang partinya turut serta ini adalah demokrasi. Sedangkan seluruh dunia tahu kudeta bukan proses yang boleh diterima dalam sistem demokrasi. Malah ia tindakan yang mengundang penentangan yang tidak berkesudahan dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Semoga apa yang disebut oleh Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah sebelum ini bahawa wujud kategori golongan super kebal yang terlepas pandang oleh pihak berkuasa walaupun melakukan kesalahan agak berat tidak berlaku. Jom Channel serahkan kes itu untuk disiasat oleh pihak berkuasa tanpa berat sebelah, telus dan adil demi mempertahankan kedaulatan undang-undang. Jawatannya ialah Pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional yang dilantik pada 2018. Beliau antara ahli politik yang memegang jawatan pentadbiran kerajaan yang tiada kena-mengena dengan politik negara. Sebelum terjun dalam bidang politik, beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Pemikir Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS) yang diasaskannya bersama Tunku Zain Al-Abidin Ibni Tunku Muflis, anak anda Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hari ini, beliau mencadangkan agar kerajaan menetapkan tarikh tutup pendaftaran vaksin COVID-19 untuk rakyat. Untuk memastikan ada sense of urgency di kalangan rakyat, sudah sampai masanya kerajaan menetapkan satu tarikh tutup untuk mendaftar. Semua rakyat mesti daftar sebelum tarikh itu. Contohnya, katalah jika ditetapkan bahawa pendaftaran dibuka hanya hingga hujung Julai. Dengan penetapan tarikh tutup itu, saya yakin lebih ramai rakyat merasakan penting untuk mereka bersegera mendaftar sekarang, tegasnya. Belum lagi memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, sudah mencadangkan dasar yang mencekik rakyat. Siapa dia? Dialah Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan. Ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan Paloh Syekh Umar Bagharib Ali Syekh Omar Ali tampil mempertikai kenyataan Ahli Majlis Tertinggi Bersatu itu. Wan Saiful bercakap atas kapasiti apa? Rakyat di kawasan mana yang beliau maksudkan? Soalnya. Syekh Umar berkata proses pemberian vaksin perlu dipermudahkan buat rakyat, bukan menggertak mereka. Nasihat saya, Wan Saiful jangan menuding jari kepada rakyat. Jangan asyik salahkan rakyat.
rakyat di bawah ini ada pelbagai kekangan. Namun rakyat yang berusaha keras agar dapat divaksin segera. Bukan sambil lewa, kerajaan sepatutnya mempermudahkan, bukan mengambil pendekatan seolah-olah mahu menggertak rakyat, ujarnya. Syekh Umar berkata di Paloh 500 dos suntikan telah berjaya diberikan dalam masa 6 jam sahaja apabila vaksin dibawa kepada penerima. Sementara itu 300 orang divaksin di Kahang. Dalam hubungan ini, beliau mencadangkan lebih banyak pusat pemberian vaksin PPV perlu dibuka sehingga ke pelosok kampung dan kawasan luar bandar. Rakyat bersungguh-sungguh mahu mendapatkan vaksin. Saya harap Wan Saiful boleh turun padang dan meninjau dengan mata kepala sendiri. Saya mempelawa Wan Saiful turun ke Paloh dan Kahang. Menetapkan tarikh tutup pendaftaran ini dasar yang tidak berpandukan sains dan bukti, tegas Syekh Umar. Ketua Pemuda di AP Johor itu turut membangkitkan sistem pendaftaran vaksin yang banyak kelemahan seperti salah alamat temujanji, pendaftaran bertindih dan sebagainya selain jumlah vaksin yang terhad. Apakah selepas ini Perikatan Nasional mahu saman RM1,000 pula kepada rakyat yang tidak mendaftar? Bidas Syekh Umar. Kerajaan sepatutnya menerima cadangan pelbagai pihak supaya perkhidmatan memvaksin itu dibawa kepada rakyat dan bukan menyusahkan mereka yang terpaksa melalui perjalanan yang jauh kerana mahu divaksin. Namun setakat itu sahajalah kebolehan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Mereka hanya tahu mengugut, bukan berusaha mencari solusi terhadap kerumitan rakyat. Mujur kalah semasa bertanding di kawasan Parlimen Pendang pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Kalau menang, mungkin jadi menteri dan entah kenyataan separuh tiang apa yang akan dikeluarkannya. Tidakkah Wan Saiful belajar apa-apa dari pengalaman lalu semasa merajui ideas? Mengapakah setelah ulama memegang jawatan sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air, persekitaran semakin tercemar? Gambar-gambar yang tular yang diambil dari kawasan perhutanan tidak mencerminkan sifat kelestarian terhadap alam sekitar. Sedangkan kelestarian alam sekitar disebut dalam Al-Quran yang membuktikan Islam menitik beratkan penjagaannya. Tetapi mengapa kawasan hutan semakin gondol? Air semakin keruh? Itulah persoalan yang menunggu jawapan daripada Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Istilah membalak bersama ulama sudah lama menjadi sebutan warganet yang peka tentang apa yang berlaku di bumi Kelantan. Ia jelas menjejaskan imej kerajaan negeri Kelantan yang diterajui oleh agamawan PAS iaitu Timbalan Mursyidul Am Parti itu, Datuk Ahmad Yaakob dan Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar Abdullah. Kedua-duanya memakai gelaran ustaz di hadapan nama mereka. Namun, penularan sebuah video yang mendedahkan kemusnahan air terjun Latawai di hutan simpan kekal dalam Kuala Krai membuat kita tertanya-tanya, ustaz-ustaz ini tidak fahamkah seruan kelestarian alam sekitar seperti yang disebut di dalam Al-Quran itu? Air terjun tersebut dilihat sudah menjadi amat keruh dipercayai akibat daripada pembalakan melampau. Timbalan Pengerusi Amanah Kelantan, Ustaz Cik Ibrahim Muhammad dalam satu diskusi wacana politik Kelantan menggesa kerajaan PAS Kelantan agar bersikap jujur dan menjelaskan maklumat sebenar berkenaan status projek pembalakan di negeri ini. Hutan adalah anugerah semula jadi daripada Allah Ta'ala untuk dimanfaatkan, bukan untuk dijadikan sumber pendapatan dengan dieksploitasikan untuk pentembagan balak semata-mata, kata Cik Ibrahim lapor Malaysia Deadline. Ketua Amanah Kawasan Keterih itu juga meminta pihak kerajaan PAS Kelantan menjelaskan berapakah keluasan tanah yang diluluskan kepada agensi-agensi pembangunan tanah kerajaan. Agensi pembangunan tanah ini tidak meneroka tanah untuk pembalakan kerana mereka akan mengusahakan tanah yang diberikan untuk tujuan pertanian dan peladangan komersial yang beri manfaat kepada ekonomi dan rakyat, ujar beliau. Soalnya sekarang, berapa pula keluasan tanah yang diluluskan oleh Kerajaan PAS Kelantan kepada agensi bukan pembangunan tanah, sama ada kepada agensi kerajaan negeri seperti Yakin, YIK, PKINK, PNBK, Tatok dan lain-lain, soal beliau. Beliau juga bertanya berapa luas tanah yang diluluskan oleh Kerajaan PAS Kelantan kepada syarikat dan pemegang lesen persendirian yang bukan merupakan agensi pembangunan tanah. Contohnya, Yayasan Aman, Raulatul Atfal, Pasti, Pertubuhan Kerabat Koperasi Penghulu, Koperasi Ulama dan yang lain. Cik Ibrahim juga mendesak Kerajaan PAS Kelantan menyatakan jumlah keluasan tanah yang diluluskan untuk projek pembalakan atas nama tanaman getah klon balak TLC dan ladang hutan pelbagai spesies. Kita juga mahu tahu syarikat-syarikat manakah yang dianugerahkan projek sebegini kerana biasanya pembalakan ini dilakukan oleh syarikat, bukan oleh agensi pembangunan tanah dari pihak kerajaan, desak beliau.
Projek pembalakan melampau akan mencetuskan krisis kemusnahan alam sekitar sehingga merosakkan habitat hutan termasuk flora dan faunanya. Negeri Kelantan tidak ketinggalan terkesan dengan isu ini walaupun pemimpin mereka cuba menafikannya. Mereka seolah-olah tidak belajar daripada banjir lumpur yang berlaku yang menyebabkan kerosakan dan kesukaran yang dialami oleh rakyat Marhain. Berhentilah menyalahkan pihak lain di atas malapetaka yang telah berlaku dan akan berlaku akibat hutan dan perbukitan yang gondol. Penjajah, liberalisme dan DAP tidak dominan di Kelantan. Yang ada hanya sindrom bebalisme yang sudah memenjara intelektual pemimpin PAS Kelantan. Mereka mungkin memiliki rumah besar dan kereta mewah. Tetapi apabila pemikiran terus terpasung dalam bebalisme, maka kemunduran intelektual untuk merancang masa depan akan menjadi penyakit yang sukar diubati. Sentiasa ingat bahawa rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portaljomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.